Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani wa ila kulli masyaikhina wa kulli masyaikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 26 pada bicaraan kitab Misbahul Munir, pada katanya huraian sifat yang ke-12 basar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Huraian sifat yang ke-12 daripada sifat yang wajib diketahui atas mukallaf bagi Allah Ta'ala. Diketahui atas, iaitu basar, artinya pelihat. Allah Ta'ala melihat dengan sifat pelihat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kalau tak letak po jadi kesamaran lah. Allah Ta'ala melihat dengan melihat yang ada pada Allah. Jadi tak jelas. Jadi letak po ni tujuan supaya mudah dibezakan dengan samarah dia dan sifat itu sendiri. Samarah ini kehasilan sifat yang ada pada Allah itulah yang menyebabkan ada di Allah Ta'ala tu melihat dengan sifat pelihat. Jadi apa di sini tu tujuannya nak beza. Ni jadi tak perlu kata nak balah lah benda-benda begini ni. Baik. Moga dalam bahasa Arab panggil bahasa begitu saja. Tapi setengah-setengah guru setengah-setengah guru akan tegah bab ni. Kenapa? Kerana dia panggil kalau kata terjemuh dengan melihat, dia panggil tak belajar berkenaan dengan sifat. Ia duk belajar dengan samaratis sifat. Sedekah hak wajib kita tahunya ialah sifat tu basar. Itu setengah guru ya tegah. Ni
Baik, asal kata kita boleh faham. Asal kata boleh faham, jangan tertukar dengan benda yang lain. Qala al-musannif, wajib pada syarak yakni ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Orang yang buat boleh pahala, orang yang tinggal berdosa. Itu wajib pada syarak. Banyak wajib pada syarak ni. Wajib banyak sekali. Jadi bila kata banyak, kita kena tahulah. Bukan semaya, puasa, zakat saja hak wajibnya. Ni. Jadi hak terlebih wajib daripada segala wajib ni belajar. Umpama kalau kita kata semaya wajib, lepas tu nak reti ke semaya kau tak belajar, boleh semaya. Nak reti kata semaya tu wajib tu pun kena belajar baru faham kata semaya tu wajib. Tak belajar tak reti. Wajib lagu mana? Wajib pada syarat kau, wajib pada angka kau, wajib pada adat kau. Besar tu nak ayat kata ilmu kita boleh reti ni. Sebab tu kita kena terima kasih banyak-banyak pada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala berikan kita ni reti. Tak reti kita ni nak mengaji, nak faham ni pun besar dah. Apatah lagi bila kita belajar, kita boleh faham, boleh ayat kat orang pula, boleh i'tikad pula. Tu tak ada lah, habis suk dah lah. Tak ada masalah dah, tak ada kecek, tak ada cara dah. Masalah lain dah. Nikmat besar dah tu Tuhan. Wajib pada syarak pula, seperti mana wajib di atas. Sifat-sifat yang lain tu wajib pada syarak pula di atas tiap-tiap mukallaf. Tak tinggal seorang, semua kena. Wajib apa? Wajib mengetahui. Ni mana dalil kata wajib kena tahunya? Dalil secara umum Allah Ta'ala sebut pada satu firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi bila Tuhan kata kena tahulah oleh kamu bahawasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, hak tu satu benda kita kata lafaz yang sedikit lah ni, kena tahu kata tak ada Tuhan. Tetapi makna nak reti kata tak ada Tuhan selain Allah ni lagu mana? Ni duk mengaji ni yalah ni nak faham pada ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan kau dah kata Tuhan Allah Ta'ala saja Tuhan. Bukan kau dah tu lagu mana kau kita kata Allah Ta'ala ni Tuhan. Kena mengerti sifat-sifat wajib diri dia, mana sifat mustahil, supaya kita tanzih, kita suci ke Allah daripada sifat mustahil. Kalau tak ada benda-benda begitu, jadi orang panggil kita kata tak ada Tuhan kecuali Allah tu jadi peburung saja. Tak peburung kata assalamualaikum, assalamualaikum. Bagi assalamualaikum tu tak kerti gapo. Apa kita kata tak ada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah. Apa makna tak ada Tuhan kecuali Allah ni? Apa hak wajib bagi dia, apa hak mustahil atas dia, apa hak harus bagi dia, tak tahu gapo. Ni nak orang tahu secara tafsili lah ni. Ada dengan ayat tu lah faham kau kita ni kata wajib nak kena Tuhan ni. Wajib mengetahui serta mengaku, tak pandai mengetahui serta mengaku pula. Putus tak pandai mengaku saja. Lepas tu mengaku saat ni di dalam hati. Kalau sekadar nak ucap di lidah, buat munafik ramai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah belaka. Tapi dalam hati ada ke tak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Tak ada. Lepas tu apa dia ucap juga? Nak kopi pih lah. Tak nak cetak ropok. Apa nak cetak ropok, nak kopi pihnya? Sebab barang laku. Barang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni barang laku di Madinah waktu tu. Masa duk Mekah tak laku, sebab tu tak ada munafik. Sebab tu tak ada cetak ropok. Cetak ropok ni mari bila? Bila mari duk laku dah. Orang nak cetak ropok. Tak. Ni dulu orang minat ke tak dengan agama? Tak ada minat mana. Ni. Orang agama ni, demo tak pandai sangat dengan orang agama. Lo ni kalau kita tengok semua orang minat dengan orang agama ni. Bila minat habis dengan orang agama, gak pakat nak kopi pi habis. Saya orang agama, saya orang hok pandai agama. Padahal tu kadang-kadang bila duk kecek agama, masya-Allah. Bagi fardu ain tak lepas gak. Penat. Tu hak kita bimbang sekarang di zaman kita ni, hak jadi fitnah. Ni.
Baik. Dia jadi bagi orang panggil bagi segera, bagi mi segera. Dok bagi tak je duk pondok, tak kenal apa pondok tu gapo. Kalau lalu pun tahu kata ni pondok. Ni tak tahu pun kata pak mengaji tu gapo, tak kenal pun tu guru ni gapo, tak kenal pun kitab gapo. Tapi nak kecek agama. Artis-artis pun nak kecek agama berlaku. Ni. Ya artis ni gak molek kata te agama ni. Ni. Kalau hok bagai-bagai hok orang kata tak boleh je nak kata boleh. Gitu. Dia nak pandai dia. Lepas tu ambil hok logik akal. Tak boleh. Moga bagi kita ya dah. Agama ni bukan bagi logik akal. Agama ni bagi dengan turun daripada wahyu daripada malaikat Allah Taala pada malaikat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mai duk ucap dengan lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia kepada para sahabat, siapa pada tabi'in pada kita semua. Gitu ridwanullah alaihi ajmain. Putuh di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat basar ada. Sebab sifat ma'ani kita ya ada. Ma'ani ni barang ada. Lawingku syifa ra'aina. Kalau Tuhan buka ke hijab kita antara kita dengan Allah Ta'ala, kita boleh tengok, kita boleh dengar. Sifat basar Allah tu. Sifat pelihat di Allah tu lagu mana kata nak lihat nak dengar. Sebab kita sebut dah tiap-tiap barang hok ada, tiap-tiap hok barang sah lihat, maka tentulah barang tu ada. Artinya pelihat dan iaitu basar ni, ataupun kita kata itu pelihat ni, satu sifat, yakni nama bagi satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Sebab kata sifat ni ada di Allah Ta'ala lah dia panggil sifat maknawi, sifat maknawi. Ni kalau sifat tu barang menafi ke hak tidak layak pada Allah Ta'ala, hak tu salbi, sifat salbiyah. Contoh kita kata apa? Kidam sedia di Allah Ta'ala, maka menafi ke Tuhan tu baru. Ni kidam bakok kekal di Allah, maka menafi ke Tuhan tu binasa. Salbi hak tu. Biar kita tahu apa nama ma'ani, apa nama salbi. Baik. Dengan dialah, yakni dengan sifat basar nilah Allah Ta'ala melihat ke segala benda-benda yang ada. Sah di Allah Ta'ala nak lihat. Tapi orang panggil sah di Allah Ta'ala lihat saat itu dengan adanya sifat basar pada Allah Ta'ala. Dengan dialah ini basar, Allah Ta'ala melihat segala benda-benda yang ada. Melihat itulah orang panggil samarah dia. Melihat dengan apa? Dengan basar. Kau Arab, kalau kau Melayu kita terjemah nak beza gak, melihat dengan pelihat. Melihat dengan sifat pelihat. Kalau melihat dengan melihat tak beza. Kalau kita kata Allah Ta'ala melihat dengan pelihat yang ada pada Allah, tu nampak. Kalau kita kata Allah Ta'ala melihat dengan melihat, tak nampak. Tak nampak beza. Ni dengan dialah dengan pelihat saat ni Allah Ta'ala melihat segala benda-benda yang ada. Benda-benda yang tiada tak lihat, sebab barang tak ada. Ni benda sungguh ku bukan barang hak naik tangga ada. Benda sungguh ni kita ya dah, benda hak kita faham, bukan barang hak dicipta sungguh. Mimpi tebal tu barang hak kita faham, bukan hak barang dicipta. Bukan kita cipta, bukan Allah Ta'ala cipta betul. Ni. Jadi hak lihatnya pada benda yang ada, dan ianya Allah tidak buta. Dengan sebab Tuhan tu ada basar, maka tentulah Tuhan tu tidak buta. Ataupun melihat dengan menggunakan alat. Tidak juga. Melihat dengan menggunakan alat. Ni, supaya kita ni melihat dengan menggunakan apa? Biji mata ataupun mata hitam ni. Maka kerana tu kita dapat melihat. Kalau tak ada benda ni boleh lihat tak? Tak boleh lihat. Jadi orang panggil lihat kita saat ni tu dengan guna antara alat. Begitu juga sama kita, pendengar kita ni. Kita boleh dengar tu sebab apa? Sebab ada telinga. Tak. Kalau mudah kecek, kalau nak betul kecek gak,
Kita boleh mendengar sebab apa? Sebab ada sifat. Kita boleh dengar sebab apa? Sebab ada sifat pendengar lah. Sifat pendengar tu ada mana? Ada di gagendai telinga saat ni. Cabut hak tu dah ada lah. Ia jadi alat. Ada pun Allah dengan melihat dengan sifat, tak ada menggunakan alat berapa. Tu jangan duk pegailah orang hok mari duk kata Allah Taala ni serupa dengan Nabi Adam dengan maknanya Tuhan ni ada mata, ada telinga juga. Tu rosak. Ni ada pun hadis Allah Taala cipta Nabi Adam seperti rupanya. Tu perlu pada huraian. Jangan dah ambil zahir begitu saja. Nyo tu kembali pada mana? Ulama mari duk hura pula. Baik, firman Allah Ta'ala wa huwas sami'ul basir, artinya dan bermula la Allah sawab ada dalah wa huwa ni. Dan bermula Allah Ta'ala, tu erti pada mubtada. Dan bermula Allah Ta'ala ialah yang mendengar lagi yang melihat ni. Tuhan saat ni tu mendengar lagi melihat. Ini makin kedua dalil nakli pada sama basar. Bapa tak datang dalil akli terlebih dahulu, kita ayat dah didatangkan dalil nakli terlebih dahulu daripada akli. Bahkan setengah kita tak datang terus dalil akli saat ni tu kerana dalil nakli ni kuat pada nak mengesahkan samuk basar de kalam pada Allah Taala. Dan dan bagi samuk dan basar itu 3 takluk. Yuk mari 3 sini. Samuk dan basar tu 3 takluk. Sebelum pada ni kita dak kecek bab samuk minggu lepas tu ya tak ayat takluk ni. Yuk mari sini dahululah. Samuk basar tu ada 3 takluk. Mana? Yang pertamanya bermula, yang pertamanya ialah takluk suluhil qading. Apa suluh? Artinya patut, qading sedia kalau. Artinya patut dan padan atau muradif lah tu. Atau muradif maksud katanya dua lafaz sama makna. Patut daripada sedia kalau lagi tu qading. Bagi mendengar dan melihat boleh dah. Bapa kata patut daripada di Tuhan nak dengar nak lihat sebab ada sama basar. Sama basar di Allah tu ada dah. Jadi boleh dengar, boleh dah nak lihat. Yang keduanya tanjizil qading, artinya luluh dan berlaku mendengar dan melihat pada sedia kalau dengar dah, lihat dah. Tu kalau orang tanya kita dengar lihat gano makhluk tak ada lagi sedia kalau. Ni tengok ni. Dengar lihat sedia kalau tu akan barang yang sedia ada. Bagi hak sedia ada lah. Mana? Bayan you. Daripada bayan pada kadar sedia kalau tu. Daripada zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat ma'aninya Allah. Jadi hak barang ada dah sedia kala zat Tuhan. Jadi Tuhan dengar dah zat dia, Tuhan lihat dah zat dia. Lagu mana kita kata dengar ke lihat zat Allah Ta'ala. Iaitu nyata pada sifat pendengar dan nyata pada sifat pelihat adanya zat Allah Ta'ala. Gitu ialah. Dan nyata pada Allah Ta'ala juga pada jalan dengar dan jalan lihat tu akan sifat-sifat ma'aninya. Bila kata sifat ma'ani tolak maknawiyah salbiyah nafsiyah. Kerana sifat hok betul-betul adanya di Allah Ta'ala ialah sifat makna saja. Mana? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam. Itu ya hak betul-betul adanya di Allah Ta'ala. Wujud kita faham. Kidai bakok mukhalafah hak tu kita faham. Amrun i'tibari hak kita faham saja. Ni bukan bagi hak siapa naik tangga ada. Dak. Artinya luluh dia berlaku mendengar dan melihat pada sedia kala akan barang yang sedia ada daripada zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat ma'aninya Allah Ta'ala. Yang ketiganya tanjizil hadis, baru berlaku mendengar dan melihat. Mendengar yakni dengan sifat pendengar, melihat dengan sifat pelihat. Baru ya duk dengar lihat tu.
dengar dan lihat santu akan barang yang baru ada daripada makhluk ini. Bila Tuhan cipta ke barang tu, Tuhan dengar, Tuhan lihat. Hak tu pun kalau barang bahasa makna. Maksudnya barang hak jenis wujudi. Kalau barang amr i'tibari pun terkeluar. Moga barang tu bukan barang jenis ada. Barang tu diketahui, ditaksis tetapi tak dicipta. Apa ada tu? Dia tahu ni sebab takluk ilmu Tuhan ni menyeluruh, wajib, mustahil, harus semua. Taksis Tuhan pun dia orang panggil menentu dia Allah Taala pada iradat ni pun sama ni. Sama ada barang tu jenis wujudi ke barang amru i'tibari ke Tuhan tentu. Apa gini supaya orang nak buat meja ni bentuk 4 segi ke bentuk bulat ke, bila dia buat meja tu siap dah bentuk sana ni, dia tak perlu buat suku dah. Dah meja siap dah kau, meja siap dah, bulat tak dia buat lagi. Warna bulat tak buat lagi. Kalau kata tak cat putih lagi, orang tu faham meja siap dah tapi bulat tak buat lagi. Lagu mana kata meja siap? Jadi bulat ni lah orang panggil bagi hak kita taksis, kita tentu pada iradat tapi tak dibuat oleh kudrat. Hak kudrat kita nak buatnya ialah meja tu, tapi bila kita hasil ke meja, kita faham dah faham dah kata meja itu bulat, meja itu 4 persegi. Nampak dah? Baru berlaku mendengar dan melihat akan barang yang baru ada, benda ada lah daripada makhluk ini. Jadi kalau barang tu tak lihat, tak dengar, tak ada siapa bila-bila. Tak dengar, tak lihat siapa bila-bila. Tapi ilmu tahu dah kata benda tu tak akan ada selama-lamanya. Kita ni mujud, Tuhan buat kita ni ada. Boleh beragama Islam pula, boleh beriman pada Allah Ta'ala, beramal soleh pula. Ni. Dan takluk samuk dan basar itu dinamakan takluk inkishaf. Ada ni takluk dianya, tugas dianya ialah inkishaf. Apa inkishaf? Yakni nyata segala perkara yang ada itu dengan pendengar dan pelihat. Nyata sesuatu saat itu melalui pada sifat pendengar dan sifat pelihat. Jadi kita yadah samuk mendengar, tak kira barang tu orang jenis berbentuk tak berbentuk, samuk Tuhan dengar. Samuk Tuhan dengar, samuk kalau kita saat ni hok bersuara. Adapun samuk Allah Taala dengar, sama ada bersuara ataupun tak bersuara. Supaya kita ni tak bersuara tapi dengar. Dengar ini nyata melalui sifat pendengar. Basar Allah Ta'ala melihat, kita melihat pada benda berbentuk ya. Benda tak berbentuk tak boleh nak lihat. Nampak deh. Jadi pada waktu tu Allah Ta'ala melihat benda tu berbentuk atau tak berbentuk. Suara kita ni ada, tapi jadi bagi hak berbentuk, hak tak dapat oleh pendengar kita ni, tak dapat oleh pelihat kita, tapi didapat oleh pelihat Allah Ta'ala. Gitu deh. Dan melihat pada sedia kala akan barang yang dinamakan takluk inkishaf. Apa inkishaf? Yakni nyata segala perkara yang ada itu dengan pendengar dan pelihat, hanya nyata di Allah Ta'ala. Nyata di zat Allah Ta'ala lah melalui sifat pendengar dan pelihat sana. Sama ada perkara yang ada itu zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat ma'ani baginya. Takmin nak meratakan habis. Tak tu nyata di Allah Ta'ala, tak kira sama ada wa ilmu. Tak kira sama ada perkara yang ada itu zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat ma'ani baginya, bagi Allah, atau zat yang dinamakan jiring, Tuhan dengar, Tuhan lihat juga, atau sifat-sifat ma'ani yang baru yang dinamakan arak. Apa yang arak? Arak ni sifat yang ada terlekat di jiring, besar kecil. Tu tapi hak besar kecil tu hak peheh, putih, ada sifat arak hak ada di jiring, hak jenis adanya.
Semuanya Allah Ta'ala mendengar dan Allah Ta'ala melihat. Semua benda Tuhan dengar, Tuhan lihat. Hak benar ada. Sama ada pula yang bersuara dan warna, tak kira. Barang tu bersuara kodok, Tuhan dengar. Dengar tu tentu dah. Lihat nah pula. Dan warna. Ni, warna. Bukan kata lihat, dengar. Pun dengar. Atau tidak suara dan tidak warna. Tuhan dengar habis, Tuhan lihat habis. Kita bagi bersuara kita dengar. Tuhan hak tak suara pun Tuhan dengar. Warna dan tidak warna. Kita lihat bagi hak ada warna. Apa nama ni? Kita dengar bagi warna kau tidak warna. Bersuara kau tidak, warna atau tidak. Kita dah. Bersuara atau tidak, warna atau tidak, Tuhan dengar, Tuhan lihat belaka. Asal ke nak sebenda ya. Apa? Warna kau tak warna, suara kau tak suara, asal ke perkara itu ada dirinya. Asal ada ya. Ada super suara, ada warna kau. Gitu letak gitu. Suara ada warna kau. Ada warna ni. Suara. Tapi Tuhan lihat ada warna tak ada warna. Baik. Lepas tu nak kata kapek ni. Meja ni. Ada suara ke tak? Tak ada suara. Tuhan dengar. Asal benda tu ada. Nampak pelik gitu. Tak pelik mana dah. Ni cuma pelik di kita mula-mula belajar. Pelik dengar. Orang belajar tak ada pelik dah. Tuhan tu maha kuasa. Hak ni hak kita nak uji beki, nak uji faham molek ni, nak uji beki kalau salah. Nak uji faham kalau tak faham. Nak uji biar iktikad kalau tak iktikad lagi. Mana? Tuhan tu duk dengar walaupun benar saat ni tu, Tuhan tu duk lihat walaupun bahagian tu jenis suara. Asal benar ada. Tuhan saat ni duk dengar walaupun benda tu tak bersuara, Tuhan dengar. Asal benar ada. Tak supaya kapek kau apa bagi tak suara, Tuhan dengar. Asal benda tu ada. Orang kalau dia tak mengaji maaf bukan nak rendah siapa-siapa dak, sebab azing tak ada. Cuma nak beri contoh. Orang kalau tak mengaji, dia boleh nak faham, dia boleh nak iktikad ada gitu. Apa dah? Kalau cik tengok gitu, jadi orang panggil tak berapa nak comel, tak berapa nak sempurna lah. Adik pegangan saat ni tu. Nampak dah? Tu nak beri mengaji, nak beri reti. Sebab tu bahagian ni selagi mana tak faham, wajib duk mengaji. Dah faham, tak apa. Boleh kaki kakilah rumahnya. Tapi rugilah. Rugi akhirat. Ya dah bagi fardu ain tu lepas dah lah. Rugi akhirat lah. Apa tak ada nak suka dengar, tak ada nak suka duduk tempat-tempat molek. Gitu. Tak ada suka nak melihat benda-benda molek, kitab dan sebagainya. Rugi situlah akhiratnya. Nyata segala perkara yang ada itu dengan pendengar dan pelihat, sama ada perkara yang ada itu zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Semuanya Allah Ta'ala mendengar dan melihat, sama ada pula bersuara dan warna dan benda tidak bersuara dan tidak berwarna. Asal ke perkara itu ada dirinya, diri perkara. Asal situ. Mudah ya. Kerana dikehendaki dengan mendengar itu apa? Ilak bagi kata Tuhan dengar, Tuhan lihat, walaupun bagi tu suara tak suara, warna tak warna, Tuhan dengar, Tuhan lihat. Kerana dikehendaki dengan mendengar itu gapo? Nyata segala perkara itu. Tu maksud kata mendengar saat ni. Mendengar saat ni nyata segala perkara itu. Bukanlah mendengar itu singging dengan telinga bunyi lah. Bukannya orang panggil Tuhan dengar tu dengan makna bunyi di telinga. Tak. Maksud kata Tuhan mendengar tu nyata di sifat pendengar Allah. Gitu maksud kata mendengar. Nyata sesuatu saat ni yang ada pada sifat pendengar Allah. Nyata sesuatu yang ada saat itu pada sifat pelihat Allah. Demikianlah ngaji ni kalau kita faham sedap ni, pada duk ngaji tu sedap, tak makan tak minum setengah tak khabar. Galik dengan duk mengaji ni, galik dengan nak memahami ilmu agama ni.
Kalau faham lah. Ni, kalau tak faham kurang dah. Dak yo kurang dah nak mendengar sat ni sebab tak faham. Sebab tu kalau orang baru nak mengaji duk dengar kitab susah, balik awal. Hari tu lah keluar pondok. Tak. Sebab itulah orang-orang baru mengaji ni dia dengar kitab kecil-kecil dulu. Ya kita semua kita pesan sahabat-sahabat bila mengaji ni dua cara. Mana dua cara? Pertamanya mengaji bersungguh pada kitab kecil-kecil ni. Bagi kita orang mubtadi baru belajar, ngaji sungguh kitab kecil-kecil ni. Lepas tu mengaji ialah belai-belai kitab-kitab besar. Seperti dua tak apa dah. Ambil kitab besar. Walaupun tak faham. Ya golik kitab besar-besar ni tu guru duk mengajar. Jadi kita tu pergi dengar walaupun tak faham, kita ambil barakah tu barakah tu guru. Tak. Ya kita kecil-kecil ni biasa senior-senior abang-abang duk mengajar kalau pondoknya. Jadi hak kita nak faham betulnya kita kecil lah dulu. Tak. Hati dia panggil cara pengajian. Dia kena ada makan lo dengan makan masa jangka besar, jangka panjang. Mana makan lo? Makan hak boleh buat makan sekarang. Kita kecil ni. Kalau supaya tanah, buah-buah ko, sayur-sayur ko, bagi hak cepat masuk selalu dah. Sebulan ko masuk selalu dah. Tanah masuk selalu dah. Tu kena ada. Lepas tu kena ada juga bagi hak makan jangka masa besar, lama, musaking ko, getah ko, sawit ko. Nampak? Cara ngaji. Ni. Nak ngaji kita sasah lalu, lepas tu tak faham. Tak faham balik awal. Pondok tu lepas tu pergi pondok tu pulak atau pondok tu pulak. Bukan duk pondok jadi pondok-pondok. Tak. Jadi main dangar dia panggil pondok-pondok ni main dangar, bukan duk pondok. Bukan ngaji pondok. Ada seorang tu dia mengaku duk pondok. Tak. Yalah dia duk pondok. Dia ada cerita tu dia duk pondok. Lepas tu orang tanyalah dia berkata hamba duk pondok sini. Dia kata hebat duk mengaji duk pondok tu besar. Siapa dah beritahu? Rupa-rupanya dia tu bukan orang ngaji pondok, dia duduk di sekolah. Yang ngaji sekolah tapi sekolah tu tupai duduk pondok sekali. Dia duduk pondok sengati, bukan mengaji cara pondok. Kata jadi dia weh. Tak. Orang mai duk cerita pula kata dia tu bukan ngaji pondok. Iyalah dia duk pondok tapi waktu tu dia pergi ngaji sekolah, dia bukan ngaji pondok, dia hanya duduk di pondok. Ya ilmu tak boleh lah duduk saja, dia kena mengaji. Apa ni? Jadi cara mengaji ni gitulah. Kita nak faham sebab itulah dalam kitab Pelita Penutup ia ajar kita mula-mula kita nak ngaji jangan gaduh masuk mana-mana majlis. Dari kitab Pelita Penutup tu musannif dia ajar kita jangan masuk mana-mana majlis. Ni pesan orang-orang Mesir kau umpama nak pergi ngaji Mesir, nak pergi jadi Jordan, nak pergi ngaji Tani, nak pergi ngaji mana pondok kau ikutlah. Nak pergi ngaji universiti kau ikutlah. Bila kita nak mengaji jangan terus masuk pada tempat-tempat pengajian saat ni. Lepas tu nak buat mana? Kita tengok dulu cara pengajian pada tiap-tiap tempat pengajian. Pondok ni lagu mana cara mengaji dia? Ustaz ni, tok guru ni, bapa ni, lagu mana cara mengaji dia? Tengok dulu. Boleh sebulan kalau kita kata, barulah kita jumpa hok mana dengan kita ni kita suka cara tu. Ada setengah orang suka cara cepat, ada orang yang suka cara lambat, ada orang suka pertengahan dan sebagainya lah. Jadi bila kita suka dah dengan cara tu guru tu saat ni mengajar, maka kita masuk pada majlis dia dan kita kena istiqamah dalam majlis dia. Tu baru dapat barakah. Ada pun orang ni cara mengajar dia lagu mana? Dia pergi habis yang pondok ni, tok guru ni ambil tupai tok guru sikit, tupai tok guru sikit. Tak ada boleh apa. Bahkan hak bimbangnya bukan kata tak boleh apa, dapat pula orang panggil kebencian guru. Apa kebencian guru? Iyalah mula-mula kita masuk kelas dia, tiba-tiba tak masuk pula dah. Dia serah budak ni apa ni dah, dia masuk kelas guru lain pula. Tu cara pengajian hak tak kena. Cara kita nak masuk mengaji
biar dek dengan kita, biar kita ni boleh masuk dengan guru saat ni, maka kita istiqamah dengan guru saat ni. Tu cara. Ni nak ngaji ni pun kena belajar cara dia. Dah tengok kitab Pelita Penutup tu lah. Demikianlah sama sikit. Demikianlah dikehendaki dengan melihat, iaitu apa? Nyata segala perkara itu, bukanlah dikehendaki melihat itu celek dengan mata. Jadi maksud kata Tuhan melihat, Tuhan mendengar semua perkara ni, bukan kata dengar dengan telinga, bunyi di telinga, ataupun lihat di mata, bukan. Tetapi dengan makna nyata sesuatu tu melalui sifat basar, nyata satu ni melalui sifat samuk. Gitu maksud dia. Sesah situ. Dan dari atas ada basar pada Allah Ta'ala itu. Orang mari tanya, takdir katalah, apa dalil kamu kata Tuhan ni ada sifat basar? Takdir kata tanya, kita pun jawab, dan dalil atas ada basar pada Allah Ta'ala itu ialah kita fikir. Tengok deh, buat mari juga dalil aklinya, tapi buat mari kedia dah, buat mari dalil nakli terlebih dahulu. Ialah kita fikir, guna akal yang warah lah. Jangan guna akal pok falsafah tu, tak jumpa Tuhan. Tu akal tu tak nak apa-apa. Dan tilik kepada makhluk ini, kita tilik fikir renung pada makhluk ni, jumpalah Tuhan je. Tak kertilah kata Tuhan tu basar. Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala itu basar, nescaya adalah ia Allah Ta'ala buta. Kita fikir gini ya, kalau kata kita buat takdir, fardu takdir, jikalau ni kita ayat dah kaedah yang digunakan dalam Al-Quran, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Tuhan guna cara kalau. Musannif pun guna gitu. Dan ahli ulama kita dari bidang ilmu tauhid guna gitu belaka. Buat mari takdir sebaliknya. Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala basar, nescaya yakni tentulah adalah ia Allah buta. Kalau kita kata rabung tu dia panggil lihatlah di kita. Cuma kali tu rabung rabung saat ni sifat mustahil di Allah, lemah. Kalau di kita rabung tu panggil lihatlah. Jadi tak ada, dia kata lihat tentu tak lihat, tentu kata buta. Nescaya adalah ia Allah buta. Dan jika ia Allah buta, nescaya ada pada Allah Ta'ala penyakit kekurangan. Supaya minggu lepas jugalah kita ada cara samuk saat ni. Jadi kurang Tuhan ni. Kalau Tuhan buta, Tuhan tuli. Maka kalau Tuhan ni buta, berkehendak ia Allah kepada yang menghilangkan penyakit itu. Yakni kekurangan buta di Allah Ta'ala tu. Inilah supaya kita duk solat hajat gapo. Menunjuk apa? Menunjuk kita ni ada sifat kehendak. Kita pergi jumpa doktor saat ni, menunjuk apa? Kita ada sifat kehendak. Kehendak sini sifat lemah lah. Ada pun kehendak di Allah tu sifat sempurna. Kehendak iradat tu, maksud kehendak situ bukan memerlukan, tapi kehendak dengan makna Tuhan buat sesuatu dalam keadaan dia sendiri. Suka hati kita terjemuh, kalau bahasa Melayu tidak ada hati lah Allah Ta'ala ni. Maksudnya dia sendiri kehendak. Gitu, bukan kata kehendak maksud kata lemah. Hak ni kehendak sini maksud kata lemah. Maka berkehendaklah ia Allah kepada yang menghilangkan penyakit itu. Kita pergi jumpa doktor, kita pergi jumpa ustaz ni, ustaz tolong masuk atu. Tak. Jadi maksud katanya kita memerlukan pada orang lain. Maka siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit itu? Kalau katalah Tuhan saat ni tu buta, dia ni lemah, kehendak orang lain dia boleh bantu dia. Siapa dia lagi boleh hilangkan? Kecuali Allah Ta'ala sendiri. Dia sendiri dah hak kuasa, orang lain tak kuasa. Apa kita pergi klinik, kita minta doktor ubat kita, bukan doktor hak menyembuhkan kita, Allah Ta'ala. Bukan ubat, Allah Ta'ala. Bukan vaksin. Allah Ta'ala. Bukan SOP dak. Cuma saat ni gapo? Kalau gitu tak pergi jumpa doktor tak SOP. Hak tu usaha. Tak. Jadi usaha ni dawabik dia kena kita tengok pada fiqh dah pula. Orang dak tanya vaksin boleh guna ke dak? Tu kita tengok fiqh lah pula.
Kira gitu ni. Ni kita tauhid, dak cara tauhid, cuma nak erti. Ni, nak erti kata benda tu tak bawa kesal. Baik kau buruk tak ada. Allah Taala ya. Jadi kalau Tuhan buta, nak minta tolong siapa lagi? Dia seorang dah kuasa. Dan jika ia Allah Taala sendiri menghilangkan, nescaya membawa kepada makhluk lebih berkuasa daripada Allah. Mana? Tu buta tu. Jadi kalau kata ada buta di Allah, Tuhan sendiri je ubat ni, kata Tuhan lemah jugalah. Sebab buta saat ni boleh hinggap di Allah Taala. Kita ayat dah mengelepas. Buta ni satu sifat seperti mana adanya basar. Ada tuli, satu sifat juga, makna juga. Lawe bagi pendengar. Ada. Jadi sebab itulah kita ni bila kata kita ni lihat, hilang tak ada di kita sifat buta. Ada. Sebab benda tu berlawan ni, tak ada sekali. Jadi kalau Tuhan ni ada sifat buta, jadi gitu makhluk tu lebih kuat pada Tuhan. Boleh duduk pada Tuhan buta saat ni. Hingga Tuhan ni nak ubat diri dia pula. Dan iaitu ada makhluk lain berkuasa daripada Allah, mustahil. Ni. Barang tak terima oleh akal. Maka sabitlah dia, kejaklah di hati. Bila gitu kejaklah kita. Sabit ni tak sama makna lah juga yang kejaknya. Di hati bahawa ada bagi Allah Ta'ala tu basar. Reti kita tu ada basar. Ianya ya Allah tidak tuli. Basar tidak tuli. La nasawat tidak buta lah. Ni. Kejaklah di hati ada bagi Allah Ta'ala basar. Ianya tidak buta. La nazahir ni. Buta lah. Moga basar ni pelihat. Lihat lawanya buta. Ni tuli tu hok masalah minggu lepas. Baik. Itulah pengakuan yang sebenar yang iaitu Tuhan tu tidak buta. Tuhan ni pelihat. Dia pengakuan yang sebenar yang betul dengan pengakuan Allah Ta'ala. Sama. Jadi dalil akli kita hak kita duk guna ni sama dah dengan dalil nakli, iaitu mana? Seperti firman-Nya Ta'ala, wa huwas samiul basir. Artinya dan, atas sini ada dan ada. Dan ianya Allah yang mendengar lagi melihat. Lepas tu inilah di dalam mutabaqah, darilah iltizam dianya. Dialah iltizamnya bila Allah Ta'ala tu melihat, tentulah Allah Ta'ala tu ada sifat pelihat. Tak kira Tuhan tu yang melihat, yang mendengar dalam keadaan yang dalam keadaan Tuhan tu buta, tuli. Tentulah keadaan pelihat dan pendengar. Habis itu wallahu a'lam. Ni masuk huraya rumit lah sikit. Tak. Cuma kalau kita bahas tak rumit. Tak, kalau kita bahas dalam agak jadi rumit sikit lah. Dan inilah jadi pertikaian. Orang panggil yang sangat besar di dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin ni, iaitu sifat kalam. Hingga dinamakan juga ilmu usuluddin ni dengan ilmu kalam. Tak. Bukan ilmu kalam falsafah nudah. Ni. Qala al-musannif huraya sifat yang ke-13 kalam, artinya perkata. Habis itu. InsyaAllah kita sambung esok pula. Pagi kita ada kelas tu. Pagi pukul 8 sampai pukul 10 kok. Tengah hari kita ada kelas pukul 2 sampai pukul 4, 3.30 pukul 4 lah. Ni petang pukul 5, pukul 6. Dak malam rehat dah weh. Letih juga. Nak buat KJS sikit malam ni. Nak sambung soal jawab tu sikit. Ni. InsyaAllah minggu hadapan ni, boleh hadapan ni kalau tak ada gapo gak kita buat daurah. Tengoklah. Nanti kita cuba cari kitab. Bulan 3 tu baru insyaAllah kita buat daurah soal jawab puasa. Kalau tak silapnya boleh 4 ni kita puasa ni. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا ربنا زدنا علما الله فقهنا في الدين وعلم التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أولئك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.